أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله واشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, juga sidang penonton yang dikasihi Allah, mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini dengan bersama-sama ikut saya kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini sekali lagi. Dengan nikmat, kasih dan sayang Allah, Allah sudi mempertemukan kita semua, sedang jemaah, sedang penonton yang dikasihi Allah sekalian, dalam ruang slot kuliah online bersama saya Ustaz Irwan. Mudah-mudahan apa yang bakal dikongsikan pada malam ini sedikit sebanyak mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, sekurang-kurangnya ada sedikit motivasi, ada sedikit keinsafan dan juga kekuatan dalam diri kita untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah yang sangat indah dan mulia ini. Alhamdulillah, tuan-tuan, apa khabar semua? Saya doakan di mana jua abang-abang, kakak-kakak, pakcik-pakcik, marung sahabat ada sekalipun,
Saya doakan agar semua diberkati oleh Allah Taala dan segala urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya percaya mungkin pada malam ini ramai yang berada di kampung masing-masing. Maklumlah sudah ada green light, keizinan untuk kita merentas daerah, merentas negeri. Dan hari ini juga kalau di Selangor bermula cuti pada hari Jumaat yang lalu. Sempena keputeraan Sultan Selangor. Jadi Selangor cuti 3 hari lah. Yang kampungnya di Selangor. Okey. Kalau yang kampungnya di lain sebagainya, cuti Sabtu Ahad pun berada di kampung lah kot. Maklumlah, dah lama tak balik kampung. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Bahkan kadang-kadang ada yang berbulan-bulan dah tak balik. Kan? Dengan ujian dan sebagainya. Jadi waktu ini diberikan kesempatan untuk beramah mesra, untuk bersembang, berbual dengan ahli keluarga yang lain. Tak apa. Tuan-tuan boleh lihat video ini, ceramah ini, mungkin di malam nanti dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita, memberikan kita hidayah dan juga taufik untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan nikmat yang sangat bernilai. Nikmat Islam dan juga nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, abang kakak dan penonton sekalian, insya-Allah malam ni saya teruskan perkongsian berkaitan tentang tadabbur Al-Quran. Dan kita akan masuk kepada, jika perasan, pertemuan yang lalu saya mengambil juzuk yang pertama, kedua dan yang ketiga. Jadi pada malam ni insya-Allah saya akan ambil daripada juzuk yang keempat. Insya-Allah, mudah-mudahan. Dalam siri tadabbur ni mudah kita ambil ayat dan sebagainya. Bahkan tuan-tuan kadang-kadang setiap juzuk tu banyak kebaikan, banyak kelebihan. Kita ambil sesuatu dululah. Nanti kita buat yang kedua dan sebagainya, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Pada malam ini saya mengambil iktibar. Saya nak mengajak kepada semua untuk kita melihat daripada juzuk yang keempat, iaitu daripada surah yang ketiga. Surah Ali Imran. Bukan surah Al. Okey. Dalam Al-Quran, ada surah yang bermula dengan alif lam ma'rifah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah. Dan ada juga yang tidak ada al. Contoh surah Yasin, surah Toha, surah Maryam, surah Muhammad, surah Ibrahim dan sebagainya. Tapi satu-satunya surah yang bermula dengan Ali, bukan Al, Ali Imran. Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang yang tersyasyul. Tersyasyul macam mana disebut surah Al-Imran? Bukan Al, tetapi Ali Imran. Ali. Apa arti Ali? Ali artinya keluarga. Ali artinya keluarga. Jika tuan-tuan, para muslimin sedang penonton, abang kakak, para asatizah yang menonton ini, kita akan dapati dalam Al-Quran ada beberapa kalimah yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pengertian keluarga. Contoh surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Ali itu keluarga satu. Okey. Ada dalam surah yang lain kalimah Rohtin. Rohtin pun ada. Okey. Dalam surah At-Tahrim, yang sering kita ingat, para asatizah ingatkan kita, selalu baca ayat ni. Allah beri amaran kepada kita, apa dia? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, qu anfusikum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Jadi wa ahlikum. Ahli juga diterjemahkan sebagai erti keluarga. Okey, keluarga. Baik. Tetapi kenapa dalam surah Ali Imran Allah menggunakan kalimah ahli? Okey, tuan-tuan kena cari tu. Kena cari kenapa tu. Okey.
Saya tak nak bercerita bagaimana keluar ahli itu, akan datang kita cerita insya-Allah mudah-mudahan. Cuma kenapa dalam surah Ali Imran Allah sebut ahli, bukan surah Ahli Imran ataupun surah Rahtin Imran ataupun sebagai sekian-sekian lah, tapi guna surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Bahkan saya sini ingatkan pada diri saya juga terutamanya muslimin dan muslimat sekalian, jika kita berkeluarga, kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai ahli keluarga, amat cantik dan amat baik kita ambil pedoman dari surah Ali Imran ni untuk terapkan dalam kehidupan kita. Itu sebab kita lihat tuan-tuan, dalam Al-Quran lengkap dengan pelbagai petunjuk, lengkap dengan pelbagai panduan, segala pedoman yang perlu kita ambil. Untuk kehidupan berkeluarga, ada surah bercerita tentang surah keluarga Imran. Jadi ambil pengajaran dan iktibarnya. Bahkan kita lihat tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, antara ayat yang bermulanya Allah mengiktiraf akan kalimah Ali Imran ini, keluarga Imran ini, kita boleh lihat pada ayat ke-33, yang berada pada juzuk yang ketiga, pada muka surat 54 sebelah kiri. Ayat yang sangat cantik. Allah rakamkan kepada kita ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abang buka Quran. Jangan malas. Saya nampak tu, nak duduk dengan kuliah baring-baring santai-santai, sesilap kan tertidur pula kan. Jadi buka Quran, buka Quran. Okey. Buka Quran. Pak Long buka Quran. Okey, sambil okey, tuk TV tu kejap buka Quran, buka Quran jom. Baik. Kita lihat kalimah Ali Imran, Allah rakamkan dalam Al-Quran bermula pada ayat ke-33. Muka surat 54. Okey, surat 54. Okey, sebelah kiri. Apa ayatnya? Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Nampak tak? Kan? Wa ala Imran alal alamin, kata Allah. Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah telah memilih. Telah memilih, telah memuliakan, telah mengangkat. Ada 4 nama dalam ayat ini. Yang pertama, Adam. Apa kelebihan Adam? Adam sebagai datuk kita, moyang kita. Bahkan Adam sebagai manusia yang pertama sekali dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan Adam. Bahkan Allah boleh buat pilihan pun nak jadikan siapa mula-mula. Tetapi Allah telah mengangkat Adam sebagai makhluk manusia yang pertama dijadikan. Adam dijadikan daripada min tin, daripada tanah, min turab. Setengah ayat kata. Okey, Adam daripada turab, daripada tanah, tanah liat. Makhluk yang kedua siapa dia? Sayyidatina Hawa. Sayyidatina Hawa. Yang jadikan daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam. Dan kita ni daripada mana? Kita daripada min sulalah, ataupun dalam surah Sejadah mim ma'im mahin. Kita daripada air mani yang hina. Sulalah daripada sari pati air mani. Kita ni daripada sari pati air mani. Tu Allah sebut Adam sebagai makhluk manusia yang pertama dijadikan. Okey. Yang kedua kata Allah wa Nuha, dan juga Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengangkat kemuliaan Nabi Nuh sebagai siapa? Nabi Nuh sebagai Nabi dan Rasul yang pertama. Nabi Adam, Nabi. Okey. Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama. Apa beza Nabi dan Rasul? Cuba kita recall balik pengalaman kita, recall balik pengetahuan kita sama-sama. Kita ulang kaji sama-sama. Apa beza Nabi dan juga Rasul? Okey. Nabi memang lantikan daripada Allah. Nabi tidak memiliki umat. Okey, dia dapat wahyu daripada Allah, tapi untuk kelompok diri dia dan juga anak isterinya. Okey, itu Nabi. Apa Rasul?
Rasul lantikan juga daripada Allah, dan utusan ataupun wahyu tersebut perlu disampaikan kepada umat. Artinya Nabi dia tak ada umat, Rasul ada umat. Okey. Nabi dapat wahyu untuk sampai pada sendiri dan juga di keluarganya. Rasul dapat wahyu untuk diri dia, pada isterinya, dan perlu disampaikan kepada umat yang lain. Itu murah ceritalah tuan-tuan. Okey. Artinya Rasul ni setengah ulama kata sebagai taklif ataupun sebagai amanah daripada Allah SWT. Nabi juga amanah daripada Allah SWT. Okey. Itu sebab di ayat ni wa Nuha, Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nuh alaihi salam sebagai Rasul yang pertama. Dalilnya di mana? Kita rujuk dalam Al-Quran sama-sama. Okey. Jom kita buka. Tuan-tuan boleh buka juzuk yang ke-6. Okey, juzuk yang ke-6. Jom buka. Sama-sama kita lihat. Iaitu pada muka surat 104. 104. Okey. Ayat ke-163. Suratun Nisa, surah An-Nisa. An-Nisa artinya perempuan. Yang pertama surah Al-Fatihah, surah pembuka segala rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, pembuka segala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran juga bermula dengan surah Al-Fatihah, pembuka. Yang kedua surah Al-Baqarah, surah lembu betina. Kenapa nama betina pula? Ada cerita. Nanti saya sentuh dah kot sebelum ni. Kena tengok balik video saya. Okey. Yang ketiga surah Ali Imran. Yang keempat surah An-Nisa, surah perempuan. Okey, baik. Dalam surah An-Nisa ini ayat 163 boleh dijadikan sebagai dalil dan hujah yang mengatakan Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama. Apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika, kata Allah, sesungguhnya kami mewahyukan kamu, mewahyukan ilaika. Inna tu sesungguhnya. Auhayna, kami wahyukan ilaika, kepada kamu. Siapa kamu ini? Balik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab salam. Jawab salam dah. Jawab selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Sesungguhnya kata Allah, kami mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad, mewahyukan kepada baginda Nabi, kama, seperti mana, sebagaimana, auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh alaihi salam. Wan nabiyyina min ba'di, dan juga nabi-nabi selepasnya. Siapa selepasnya? Selepas Nabi Nuh alaihi salam. Jadi artinya Allah mengangkat kemuliaan Nabi Nuh alaihi salam sebagai Rasul yang pertama. Asbab itu, jika kita memiliki buku Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, kita akan dapati bermulanya manusia itu melakukan kekufuran, melakukan penyembahan berhala berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh diperintahkan untuk berdakwah dan mengajak kembali umat manusia ini balik menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengangkat Nuh ini sebagai Rasul yang pertama. Okey. Nama yang ketiga, Allah sebut tadi Adam, nama yang kedua Nuh, wa ala Ibrahim. Okey, yang baru masuk tu, yang baru tengok, okey. Buka muka surat 54 ayat ke-33 surah Ali Imran. Okey, saya cerita ayat tu dulu. Okey. Nama yang ketiga disebut wa ala Ibrahim, dan ahli keluarga Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim bukan diangkat seorang diri, tidak, tapi ahli keluarganya. Dan kita lihat tuan-tuan, bila kita belajar tentang salah silah,
Salasilah akan baginda Nabi SAW, Nabi yang kita amat cintai. Okey. Baginda Nabi susur galur salasilah nasab keturunannya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Allah memuliakan ahli keluarga Ibrahim. Jadi kita lihat pun anak-anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak juga merupakan nabi. Okey. Jadi Allah mengangkat kemuliaan ahli keluarga Ibrahim. Ada cerita lain dah dan sebagainya. Okey. Untuk akan datang insya-Allah akan masuk cerita ni. Okey. Seterusnya kata Allah yang keempat, wa ala Imran. Dan Allah mengangkat kemuliaan ahli keluarga Imran alal alamin. Okey. Atas lain sebagainya lah. Okey, kata Allah. Allah mengangkat kemuliaan ahli ataupun keluarga Imran. Imran ni siapa tuan-tuan? Nabi ke? Rasul ke Imran ni? Tak dengar pun. Bila kita baca daripada silsilah Nabi, Adam, Nabi Syis, Muhallal, sebagainya, Idris, sampai tak jumpa pun nama Imran. Okey. Kata para ulama, Imran juga merupakan ahli keluarga Nabi. Okey. Kerana anak kepada Imran iaitu Sayyidatina Maryam. Maryam adalah ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebab itu Allah mengangkat kemuliaan Imran ni. Jadi pada pertemuan malam ini, saya tak nak bercerita berkaitan tentang keluarga Imran. Okey, akan datang insya-Allah. Bahkan saya rasa kalau tuan-tuan korek-korek ataupun gali balik video-video saya kuliah yang sebelum ni, saya pernah sentuh dan bercerita berkaitan tentang keluarga Imran. Okey. Cuma nak ingatkan pada tuan-tuan, pada penonton sedang muslimin dan muslimat sekalian, Allah meletakkan surah yang ketiga ini sebagai surah Ali Imran. Sebenarnya ada perkaitan yang sangat rapat dengan surah Al-Baqarah. Ada kaitan yang rapat. Al-Fatihah yang pertama tu sudah maklumlah sebagai pembuka dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan? Dalam tafsir Ibnu Katsir ada menyatakan, ada dua surah yang mempunyai sangat perkaitan yang sangat rapat dan banyak kelebihannya, iaitu surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Bahkan dinyatakan dua surah ini ibarat Zahrawani. Apa Zahrawani? Zahrawani sebagian ulama menterjemahkan sebagai dua cahaya. Dua cahaya. Kerana bagi siapa yang beramal dan melazimi baca surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran, akan dapat surah ini akan memayungi pembacanya di mana? Di akhirat nanti. Cantik tak tuan-tuan? Sebab itu kelebihan surah Al-Baqarah juga amat cantik tuan-tuan. Jika kita tak nak rumah kita diumpamakan sebagai kubur yang gelap gelita, yang tidak bercahaya dan sebagainya, tuan-tuan, ibu ayah sekalian kena pastikan rumah kita diterangi, dibacai, dibajai dengan surah Al-Baqarah. Paling kurang 40 hari baca sekali. 40 hari baca sekali. Kalau ada rumah kita yang ada hafiz Quran, mudahlah tuan-tuan. Dia duduk diam-diam, tengah main game tu, tengah buat kerja, boleh baca dah. Setengah hafazan kan. Duduk sekali dapat setengah juzuk dah. Sebagainya. Jadi rezekilah tuan-tuan. Jadi kalau kata kita yang belum memiliki anak-anak hafiz Quran dan sebagainya, kita boleh buat jadual. Buat jadual. Okey. Target jadikan sebagai amalan. Rumah kita letak dalam 40 hari, bacakan surah Al-Baqarah. Selesai 40 hari, surah Al-Baqarah lagi. Itu sebab para ulama kata surah Al-Baqarah ni sebagai pagar. Pagar yang, orang kata yang kukuh. Bukan sahaja pelindung daripada gangguan yang biasa-biasa ni, bahkan gangguan halus pun boleh digunakan surah Al-Baqarah ni. Itu cantik tuan-tuan. Okey, baik. Itu berkaitan tentang surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Malam ini tuan-tuan, para muslimin dan muslimat sekalian, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, para muslimin dan muslimat sekalian, berkaitan tentang, saya ambil daripada juzuk yang keempat. Okey, juzuk yang keempat, iaitu pada ayat 184.
184. Okey. Yang bab-bab lain tu kita akan kupas dan kongsi pada akan datanglah insya-Allah. Ataupun tuan-tuan yang lihat video ini, saya ajak pada semua follow saya ataupun subscribe channel YouTube saya. Saya akan buat ataupun upload naik video-video kuliah saya berkaitan tentang tadabbur Quran, ibrah dan sebagainya. Jadi ingat boleh ke YouTube type Ustaz Nur Irwan. Okey. Nanti keluarlah saya punya channel YouTube. Setakat ni baru dilancarkan tuan-tuan. Baru ada 3 video. Setakat ni admin akan naikkan 1 minggu 3 kali secara berkala. Hari Isnin, hari Khamis dan juga pada hari Sabtu. Ya. Bukan tak ada hari-hari tuan-tuan. Ya. Kita timing tu 3 hari dah tuan-tuan. Takut tak terkerja masa sebenarnya. Okey. Jadi samping kita di kuliah online dan sebagainya. Baik. Malam ini, nanti jangan lupa tengok channel YouTube saya. Subscribe, like, share dan komen. Saya amat mengalukan. Terima kasih pada yang dah subscribe. Thank you. Okey, saya bagi 2 thumbs print. Okey, baik. Malam ini, jom kita buka Quran. Tuan-tuan buka Quran, ibu ayah sekalian, Pak Long, Kak Lang, Mak Long buka Quran. Okey. Kita buka muka surat 74. Okey. Muka surat 74. Kita akan cuba tadabbur, kita akan cuba ambil pengajaran daripada ayat ke-184 surah Ali Imran. Okey. Ayat yang berbunyi pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat. Okey, boleh? فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Ayat 184 surah Ali Imran. Ayat yang bermaksud, okey, فَإِن كَذَّبُوكَ. Okey. Oleh itu ataupun fa tu maka ataupun bahawasanya ataupun oleh itu kata Allah kazzabuka, mereka itu telah mendustakan kamu. Siapa kamu ini? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dusta ni? Kan? Sesungguhnya mereka itu telah mendustakan kamu wahai Muhammad, kata Allah. Ceritanya pada ayat 183 tu tuan-tuan. Ayat 83 tu. Okey. Artinya kaum Yahudi mendustai baginda Nabi SAW. Kaum Yahudi menentang akan dakwah baginda Nabi SAW. Okey. Saya teringat satu kisah tuan-tuan. Bila mana ada orang bertanya, bukan orang sekarang lah, ada orang bertanya kepada Abu Jahal, Amru bin Hisham. Ditanya, apa sebab engkau tentang sangat Muhammad tu? Sebab apa engkau tak puas hati sangat dengan Muhammad tu? Okey. Kata Abu Jahal, kami tentang dia bukan sebab peribadi dia, tidak. Sebab kami tahu Muhammad tu pemuda yang sangat baik, pemuda yang sangat jujur. Tetapi kami marah sangat, kami tak suka, kami tentang dia sebab apa yang dibawa tu sebenarnya. Dan berarti kata lain, bukan nak marahkan agama Islam, tidak. Tapi apa yang dibawa itu mengurangkan pengaruh kami ni. Bila dia terang pada orang sekian, orang ikut dia, pengikut dia ramai. Jadi pengikut kami ni semakin berkurangan. Orang zaman jahiliah tuan-tuan, orang Arab tuan-tuan, bila pengikutnya ramai akan rasa bangga dirilah tuan-tuan. Macam kita lah kadang-kadang tuan-tuan, tak bercakap kita na'udzubillah tuan-tuan. Kalau kita sebagai orang kata tak bercakap, kalau kata pengamal media sosial contohnya, apa yang kita lihat? Kita lihat followers kan, followers. Kalau followers kita ramai, kita akan rasa bongkak sikit lah. Kau siapa nak tegur aku? Aku sekian-sekian, followers aku berjuta, contoh. Kan? Sekali kita buat live saja, paling tidak 100,000 followers tu ada. Kan? Kau setakat
kita buat live yang ikut 2-3 orang, tak payahlah cakap macam tu. Maksudnya terlampau tuan-tuan. Itu juga bila kita ni kadang-kadang tuan-tuan terlampau ramai pengikut, followers, kadang-kadang kita akan rasa goyah sedikit. Goyah bukan apa? Goyah keimanan kita. Kita akan rasa macam, oh aku ni hebat kot. Aku ni itu kot. Jadi semoga kepada Allah, na'udzubillah, minta jauhkan perkara itu tuan-tuan kadang. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan, bukan tak nak glamour. Kalau glamour ni semua orang nak glamour tuan-tuan. Bukan tak nak publicity. Tapi kita risau sangat dengan kepopularan. Dengan kepublicity tu nanti kadang-kadang boleh menjatuhkan kita. Jadi biarlah kita sebagai orang kenapa, biasa-biasa je. Okay. Dan waktu sama pun kita berjumbang juga dakwah dan sebagainya. Okey. Tu sebab kata Allah, tu sebab kata Abu Jahal tadi. Okey. Abu Jahal tadi, dia tentang bagi Nabi bukan sebab peribadi Nabi tidak, tapi apa yang dibawa tu mengurangkan pengaruh kami ni. Tu sebab dalam ayat yang sebut fa in kadzabuka. Oleh itu wahai Muhammad, bahawasanya mereka itu mendustai kamu. Mendustai kamu wahai Muhammad. Dia tentang apa? Faqad kudziba rusulun min qablika ja'u. Kata Allah, maka janganlah engkau berduka cita. Faqad kudziba. Kudzib. Okey. Kazzabuka. Okey. Kazzabu, mendustai. Kudzib pun juga sebagai pendustaan jugalah tuan-tuan. Makanya bila mana ada orang dusta kepada baginda Nabi, menentang Nabi, Allah pesan pada Nabi, kau jangan balas balik. Jangan mendustai mereka kembali. Bahkan jangan berduka cita. Janganlah, orang kata apa, jangan sesedihlah tuan-tuan. Sebab dalam ni kata Allah, kudziba rusulun min qablik. Bahkan kata Allah, sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum kamu pun, mereka pun kudzib, mereka pun didustai juga. Artinya tuan-tuan, baginda dakwah Nabi ditentang, didustai, bukan Nabi seorang saja alami, tidak. Bahkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu sebelum baginda Nabi pun, mereka juga menerima pendustaan. Mereka juga didustakan oleh umat masing-masing. Jadi samalah tuan-tuan, jangan risau. Artinya bab tentangan, bab permusuhan ni menjadi sunnah lah. Menjadi kebiasaan kepada para rasul dan juga para nabi. Bahkan kata Allah, mereka ini kadang-kadang mendustai para rasul sebagainya. Kata Allah, ja'u bil bayinat. Bahkan para nabi sebelum dulu pun dah bawa dah ayat-ayat keterangan bayinat, dan datang dengan keterangan dengan wahyu yang betul-betul mukjizat sebagainya, waz-zubur, dan juga kitab-kitab peringatan dan sebagainya. Kata Allah, bil bayinat waz-zubur, wal kitabil munir, dan juga kitab syariat yang terang lagi jelas. Artinya dakwah para nabi, dakwah para rasul bukan sahaja daripada baginda Nabi, tidak, tapi lihat ayat tadi. Start daripada Nabi Nuh AS sampai Nabi selepas-lepas, sampai Nabi sekalipun tetap membawa keterangan ayat Al-Quran, jana daripada Allah SWT, bawa nasihat-nasihat dan sebagainya, juga kitab-kitab, tetapi mereka juga didustai. Artinya apa tuan-tuan? Apa kita ambil iktibar daripada ayat ni? Nak gambarkan tuan-tuan, nak gambarkan ayat ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memujuk baginda Nabi SAW, jangan bersedih hati berkaitan tentang hal jika dakwahnya ditolak, jika seruannya tidak diendahkan. Tenang. Artinya, maaf tuan-tuan, ada sound effect kejap. Okey. Okey, kejap. Artinya tuan-tuan, orang kata ni latar belakang, bunyi latar belakang tuan-tuan. Abaikan bunyi tuan-tuan, abaikan, okey. Artinya orang yang menolak dakwah ni tuan-tuan memang perkara biasa. Memang perkara biasa, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Sedangkan nabi dan para rasul pun ada orang yang sanggup mendustai akan ajaran mereka. Ada orang yang sanggup menentang dakwah mereka. Apatah lagi orang macam saya tuan-tuan. Okey. Orang macam saya,
yang tugas saya sebagai pendakwah, menyeru ke arah kebaikan, berkongsi bagat Quran dan sebagainya. Kalau kata ada orang yang tak suka dengan kita pun, siapalah saya ni tuan-tuan. Sedangkan Nabi pun dia tentang sebegitu. Orang yang biasa-biasa ni lagilah tuan-tuan, kan akan diberi ujian dan sebagainya. Artinya tuan-tuan, tajuk malam ini berkaitan tentang jangan kecewa ataupun jangan berhati tisu. Jangan berhati tisu kalau dakwah kita ditolak. Ada orang kadang-kadang tuan-tuan tak puas hati. Kenapa aku cakap tak dengar? Kan? Kenapa aku sekian? Betul ya kan? Tuan-tuan ingat, kita hanya menyampaikan, kita berkongsi apa yang Allah izinkan kepada sekian. Bab penerimaan bukan kuasa kita. Bila mana orang tu tak terima, artinya ada satu benda yang Allah nak kita muhasabah sama-sama. Itu sebab jangan kecewa, jangan mudah berhati tisu jika dakwah kita ditolak. Bahkan dikecam sekalipun, tenang, relax, balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat balik pada pertemuan yang lalu, apa disebut? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan menguji hambanya berdasarkan kemampuan seseorang tersebut. Sebab tu tuan-tuan, dalam ayat ini jelas sekali bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menasihati akan baginda jangan berduka cita, jangan berputus asa, sebab perkara ini bukan perkara baru. Jika sekarang pun orang tak nak panggil kita kuliah, contoh, orang tak nak dengar dah kita bagi ceramah, orang tak nak dah sekian-sekian, jangan berkecil hati. Ada hikmahnya di situ. Mungkin sebelum tu kita dah banyak keluar sebagainya. Sekarang mungkin peluang untuk kita bersama dengan anak isteri. Mungkin sekarang untuk kita menimba ilmu. Sebelum ni tak sempat nak menimba ilmu, kita bagi ilmu, pam. Satu masa, kita perlu meningkatkan taraf ilmu kita. Tuan-tuan. Itu sebab saya galakkan kepada sahabat-sahabat, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama', dalam kesempatan kita menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu dengan masyarakat, kita juga perlu upgrade ilmu kita. Persiapkan diri kita. Okay? Jika mampu, carilah. Bukan title tu sebagai untuk membanggakan diri, tidak. Tapi saya meminjam kata-kata Al-Fadil Ustaz Amin Abdullah. Abdullah Amin. Okay? Amin Abdullah Amin. Ustaz Abdullah Amin kan? Selebriti tu kan? Okay? Bila mana kita ada peluang untuk timba ilmu peringkat seterusnya, dia sebagai kunci sebenarnya. Kunci untuk kita membuka satu kota. Okay, ibaratnya, kalau tuan-tuan ada peluang, ada rezeki, sambunglah ke peringkat sarjana, master. Ada rezeki, sambung lagi atas peringkat doktor falsafah. Okay? Itu antara matlamat sama-sama untuk sampai kita. Bukan nak berbangga dengan title DR depan, tidak. Tapi sekurang-kurangnya, kita mengalami pengalaman dan juga situasi bagaimana susahnya untuk kita menyelidik sesuatu keabsahan, kesahihan berkaitan ilmu tersebut. Sebab doktor falsafah akan buat kajian dan sebagainya. Kajian yang menunjukkan kesabaran kita. Kesabaran untuk kita mencari bahan-bahan, kesabaran kita untuk menulis sekian-sekian, menjadi idea minda dan sebagainya. Dan ada orang kadang rebah tak mampu dapat kota tersebut. Tapi bila kita mampu tuan-tuan, bukan sekadar untuk bangga diri, tidak, tapi sebagai pedoman didikan diri ini untuk lebih beramal dan mengimplementasikan, mengaplikan ilmu tersebut dari kehidupan seharian dan sampaikan kepada masyarakat. Okey tuan-tuan. Itu sebab bila bab dakwah ni tuan-tuan, jangan mudah berkecil hatilah tuan-tuan. Okey. Kalau orang tak terima sekarang, tak apalah, yang penting Allah redha kepada kita. Bila mana ada segmen sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan buka je. Boleh buat. Kalau kata tak ada masjid nak panggil, tuan-tuan bukalah live FB, akan ada orang yang tengok tuan-tuan. Ada orang yang tengok. Takkan dah senang cerita tuan-tuan, 1000 orang yang menonton video kita, takkanlah tak ada seorang pun yang berminat dengan kata-kata kita. Takkanlah tak ada seorang pun yang suka dengan cara kita. Sebenarnya ada tuan-tuan. Cuma kita tak jumpa.
Allah yang menguji kita berada di situ, tuan-tuan. Jadi, jangan bersih hati. Allah sebut dalam Quran, fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat waz zubur wal kitabil munir. Bahkan para nabi pun sebelumnya didustai, tak diterima dan sebagainya. Kita ni pula, tuan-tuan, bukan asbab kita nak paksa orang terima kita, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala yang melembutkan hati mereka yang mendengar tu. Begitu juga tuan-tuan, ibu ayah yang menonton video ini, yang melembutkan hati tuan-tuan untuk dengar saya berceloteh ni, kan? Saya berkongsi ni bukan sebab saya paksa, tidak. Terpulang tangan tuan-tuan. Bahkan bila mana tuan-tuan dapat manfaat, bukan datang daripada saya. Manfaat tu, kesedaran tu datang daripada kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tuan-tuan ingat sungguh-sungguh, kita ini sebenarnya mewarisi akan dakwah baginda Nabi SAW. Dan nak dakwah orang, tak perlulah kadang-kadang kita nak susun ayat kadang-kadang sekian-sekian, tidak, tuan-tuan. Dan bukan nak dakwah itu hanya kita berceramah, kuliah di masjid sebagainya. Kita berborak-borak, bersembang-sembang kosong sambil-sambil minum-minum kopi, high tea dan sebagainya. Boleh juga selit-selitkan unsur dakwah. Sebab dakwah tanggungjawab seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Bukan hanya terletak pada bahu para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tapi pada semua orang. Jadi kita kena ambil iktibar sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dan kalaulah ada orang yang tak terima pendapat kita, tenang, relax. Tak ada orang yang tak nak bahagia, tuan-tuan. Dan kalau boleh, tak ada orang yang tak nak orang terima, tak nak macam mana? Tak ada orang yang kalau boleh dia tak nak, kata-kata dia ditolak, tuan-tuan. Semua terima aja, kan? Semua dah nak macam tu. Tapi kena ingat, segala-galanya atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, untuk kali ini, tuan-tuan, pengajaran dia sangat mudah. Apa dia? Yang pertama, kepada pendakwah, saya lah terutamanya, kata saya sendiri, kepada abang kakak yang mengajak orang kebaikan dan sebagainya, jangan cepat berputus asa. Senang cerita, jangan berhati tisu. Kenapa hati tisu? Mudah koyak. Kan? Mudah koyak. Dan jangan terlalu sedih hati. Sekiranya dakwah kita, apa kita ajarkan kebaikan dan sebagainya, ditolak. Sama ada yang tolak tu kadang-kadang orang yang rapat dengan kita. Siapa dia? Ahli keluarga kita sendiri. Ataupun kadang-kadang sahabat baik kita sendiri. BFF. Kan? Best friend forever. Tiba-tiba satu benda ditolak, tak terima kita, tak sefahaman dengan kita. Kita pun koyak lah, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kita kena ingat, sedangkan perjuangan dakwah Nabi dan para Rasul juga terdahulu pun selalu kena tolak. Kan? Bahkan ada kalangan Rasul yang dibunuh lagi. Kita ni, tuan-tuan, tidaklah sampai dibunuh, tuan-tuan. Sekadar tak terima tu perkara biasa, tuan-tuan. Jadi, tenang, relax. Yang penting, tuan-tuan, kita buat amal kebajikan, kita berkongsi dengan orang, sebab kita nak memohon dan merintih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan nak garap redha Allah, tu yang penting, tuan-tuan. Jadi buatlah, tu yang pertama. Pelajaran yang kedua, tuan-tuan. Pelajaran yang kedua, kita kena pandai bijak dalam menyusun strategi dakwah. Bila plan A tak sampai, buat plan B. Bila plan B tak sampai, buat plan C. Bila plan C tak sampai, buatlah sampai Z sekalipun, tuan-tuan. Jadi, terpulang, tuan-tuan. Okay? Kadang-kadang, bila kita tegur di WhatsApp, tak terima, kita kena berdepan-depan dan sebagainya. Bila tak depan, tuan-tuan, kita jumpa bersemuka dan sebagainya. Kita tak mampu juga, tuan-tuan, mintalah doa kepada Allah, bermohon kepada Allah. Allah yang menjaga hati kita semua. Sebab itu, tuan-tuan, ingat sungguh-sungguh. Pernah tak saya berkongsi dengan tuan-tuan? Bagaimana wali Allah, saya tutupkan cerita ni, okay? Iaitu Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah seorang wali Allah yang hidup sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okay? Apa yang berlaku? Oleh kerana dia wali Allah, tuan-tuan, dia cakap sangat menjaga kepribadian dia, sangat menjaga tutur katanya, sangat menjaga amal ibadatnya. Satu hari, tuan-tuan, seorang pencuri masuk dekat rumah dia. Pencuri masuk kat rumah dia, tuan-tuan, dengan niat nak mencuri lah. Tapi yang dia masuk ni rumah
wali Allah. Okey. Wali Allah rumah dia mestilah tak ada apa-apa tuan-tuan. Mestilah kosong. TV pun tak ada. Peti ais pun tak ada. Barang kemas pun tak ada tuan-tuan. Sebab dia wali Allah. Mungkin kat rumah dia cuma ada kitab-kitab dan sebagainya. Mungkin barangkali. Lalu bila pencuri ni masuk tuan-tuan. Dia tengok tak ada apa nak ambil. Dia rasa alang-alang aku masuk ni. Aku tak dapat nak curi apa pun. Aku dapat berzina dengan penghuni pun jadilah. Dia kata. Kan? Jadi dia tunggulah Rabi' atau Dawiyah ni balik. Bila Rabi' atau Dawiyah balik tuan-tuan, dia terkejutlah bahawa ada seorang lelaki rumah dia. Lelaki tu kunci pintu dan sebagainya. Lelaki tu kenakan diri, aku ni pencuri. Jadi aku nak curi, tak ada benda nak curi. Sekarang aku nak rogol kau. Aku nak berzina dengan kau. Tuan-tuan nampak tak? Kalau kita hari ini tuan-tuan, diterima ujian macam ini, agak-agak apa kita buat? Kita pun menggelupur tuan-tuan. Cari pisau ke benda dapat pun kan. Tapi asbab keimanan dan ketakwaan Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, dia tenang, relax je. Orang beriman ni tenang, relax, tak masalah. Tuan-tuan boleh lihat kadang-kadang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat tok-tok guru kita, para alim ulama'. Kalau dicemuh sekalipun tuan-tuan, kalau dihina sekalipun, tengok apa jawapan dia. Dia akan tenang, relax. Dia akan susun atur kata-kata ni dengan cantik. Waktu yang sama dia akan selitkan unsur-unsur teguran dan sebagainya. Itu tok guru kita. Tuan boleh lihat. Tuan-tuan boleh lihat beberapa contoh dia yang masih hidup di Malaysia ini. Tuan lihatlah. Kalau tuan follow FB sebagainya, tuan lihat tok guru kita bagaimana mereka menjawab dan sebagainya. Sangat cantik tuan-tuan. Orang beriman ni tenang, relax je. Bila mana lelaki tu kata nak rogol, orang bertanya tenang, relax. Dia kata boleh. Dia kata boleh. Tapi dengan satu syarat. Dia kata pemuda tu pun terkejut. Boleh pula. Syarat tu, satu ni tak masalah, dia kata. Syarat pun syarat lah, dia kata. Apa syaratnya? Apa kata Dapat Dawiyah? Boleh. Sebelum berzina, aku nak kau ambil wuduk dulu dengan sempurna. Lepas tu, solat 2 rakaat terlebih dahulu. Lepas tu kita berzina. Nampak tak tuan-tuan? Kan? Dia kata, alah, syarat tu mudah sangat, dia kata. Solat, sekadar solat je, tak masalah. Lalu dia pun ambil wuduk dengan baik dan sebagainya. Dan ketika ambil wuduk tu, Rabi'atul Adawiyah sediakan sejadah kat mihrab dia untuk solat dan sebagainya. Dan dia beritahu kat pemuda tu solat kat situ, 2 rakaat dan sebagainya. Tengah solat itulah tuan-tuan, sebab dia wali Allah, jadi mungkin amalan dia sangat hebat tuan-tuan. Doa juga makbul, mustajab tuan-tuan. Dan dia doa kepada Ya Allah, aku telah menghadapkan tubuh jasad manusia ini menghadap Kau Ya Allah. Jadi ketika ini aku serahkan hatinya kepadamu Ya Allah, untuk Engkau tarik hatinya, ataupun untuk pegang hatinya, kan. Jadi lepas saja dia solat tu tuan-tuan, dia toleh Rabi'atul Adawiyah dah standby atas katil lah. Jomlah berzina, dia kata. Pemuda tu toleh, dia kata, tak nak. La akhaf, aku takut kat Allah, dia kata. Lalu dia pun keluar. Dia lari ya tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Dia telah dengan tenang, dia dakwah macam senang je. Bukan kata, medok kita bincang, tak ada. Dia suruh buat ambil wuduk dan solat, dan ketika itulah dia doa kepada Allah, Allah pegang hati pemuda tersebut dan akhirnya berubah tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, ada para ulama kata masuknya pemuda tu sebagai pencuri, tetapi dia keluar sebagai wali Allah. Sebab dia dapat didikan daripada wali Allah. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kadang-kadang kita tak tahu kata-kata kita yang mana yang meninggalkan kesan kepada ahli keluarga kita, pada anak isteri kita, atau pada orang yang kita dakwah sebagainya. Pada orang yang kita dakwah. Kadang-kadang kita tak tahu juga ayat Quran yang mana satu, ayat Quran yang keberapa, yang ke-100 berapa, yang bila kita baca tu, orang tu tersentuh. Aku rasa kena berubah ni. Itu sebab tuan-tuan, jangan kita mempelekehkan orang, mempertikaikan orang. Kerja kita, teruskan mewarisi apa kerja dakwah Nabi. Nabi mewariskan dakwah kepada kita. Jadi kita buat dakwah. Ajak orang kebaikan dan sebagainya. Buat kebaikan, buat ma'ruf dan sebagainya. Bab lain, tu kerja Allah SWT. Kerja kita, sampaikan maklumat, sampaikan perkongsian, sampaikan ilmu. Mudah-mudahan ada kata-kata kita yang mendatangkan kesan pada orang yang mendengar, dan akhirnya dia akan berubah insya-Allah. Itu juga tuan-tuan,
Saya menggunakan tagline saya yang baru, perbetulkan mengaji sebelum dijemput ilahi. Bukan nak takutkan tuan-tuan, tapi untuk ingatkan diri saya sendiri. Okey, mari sama-sama kita perbetulkan mengaji kita. Mengaji apa? Mengaji Quran lah terutamanya sebelum dijemput ilahi. Okey, jadi mudah-mudahan tuan-tuan dibukakan minda, berikan kefahaman. Kalau rasa diri tu masih belum faham sangat betul bacaan Quran dan sebagainya, cepat cari kelas-kelas Al-Quran. Hadirkan diri. Online boleh ke Ustaz? Online boleh juga. Tapi sekadar maklumat tak masalah. Sebaiknya secara offline, berhadapan, musyafahah, nampak face to face dengan tok guru kita. Itu lebih terbaik. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah pun perintahkan Jibril untuk turun bertemu dengan baginda Nabi SAW untuk mengajar dan menyemak bacaan baginda Nabi. Bukankah Allah ada teknologi yang sangat hebat? Kita sekarang tuan-tuan sekarang ada Facebook, YouTube, kita ada Google Meet, Zoom, Webex dan sebagainya. Memang kita buat kelas nampak online, tapi Allah lebih hebat daripada itu tuan-tuan. Sedangkan Allah ada kehebatan lebih hebat daripada sekarang pun. Daripada sekarang pun, Allah perintahkan Jibril untuk turun bertemu dengan baginda Nabi. Artinya, bila kita bertemu dengan guru, face to face, mata ke mata, talaki, mulut ke mulut, talaki musyafahah, berhadapan dengan guru, itu lebih afdal tuan-tuan. YouTube, FB Live dan sebagainya, sebagai medium untuk kita panduan, untuk ulang kaji dan sebagainya. Tak salah. Jadi, saranan saya, cepat daftarkan diri di kelas-kelas mana pun. Sebab perbetulkan mengaji sebelum dijemput ilahi. Okey. Saya juga nak promote sikit tuan-tuan. Last sekali. Sahabat-sahabat yang berada di sekitar Senawang, Ampangan, Seremban, yang berminat untuk mempelajari bacaan Al-Quran dengan lebih konsisten, dengan lebih kefahaman, berkaitan tentang tajwid. Saya akan buat bedah tajwid, forensik tajwid. Berkaitan tentang waqaf dan juga ibtidak, nak berhenti dekat mana, sekian-sekian dan sebagainya. Juga berkaitan tentang tadabbur dan tazakkur. Boleh PM saya. PM saya. Boleh PM saya ataupun boleh follow saya punya channel YouTube. Ada maklumat kat situ berkaitan tentang kelas sebagainya. Boleh hubungi saya. Boleh PM saya. Saya akan buka pendaftaran baru untuk sesi 2021 untuk saya bantu tuan-tuan, bimbing tuan-tuan untuk kita bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi kita membaca dengan lebih kefahaman. Kita membaca dengan lebih penuh penghayatan agar apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat dan keberkatan, juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih pada semua yang menonton pada malam ini. Terima kasih kepada Surau An-Nur, page Surau An-Nur, Fasa 2A Malaysia Selatan sebagai medium untuk saya berkongsi secara online. Minta maaf Tuan Haji dan juga tim. Malam ni lain agak tadi lambat sikit, tak dapat nak letakkan border ataupun iklan dari segi frame surau. Dan juga description pun tak sempat nak buat. Minta maaf sangat tuan-tuan, Tuan Haji. Jadi ada masa kita akan edit balik, mudah-mudahan. Apa yang saya sampaikan ini bukan untuk membangga diri tidak, tapi sekurang-kurangnya sebagai peringatan untuk diri saya yang hina lagi lemah ini, juga untuk peringatan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Sesungguhnya apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk juga datang daripada Allah. Tapi asbab kelemahan saya, asbab dosa saya, asbab kelalaian saya, astaghfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi akan datang insya-Allah, mudah-mudahan. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel YouTube saya, Ustaz Nur Irwan. Saya akan kongsikan berkaitan tentang pokok pangkalnya, berkaitan tentang Al-Quran insya-Allah, mudah-mudahan. Sekian daripada saya. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan selamat bercuti hujung minggu. Bye bye.